Sama lagi, setelah Nabi Muhammad menerima perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama hamba abdi dan golongan yang lemah. Okay? Bila Nabi berdakwah, golongan yang banyak menerima dakwah, maknanya masuk Islam ni, di kalangan hamba abdi, hamba-hamba lah, dan golongan yang lemah, orang-orang yang selalu tertindas, yang itu menerima Islam. Namun begitu ada juga yang menentang dakwah Nabi, yang bukan semua. Di awal permulaan Nabi menyebarkan dakwah, memang banyak penentangan. Dan Nabi terpaksa berdakwah secara sulit, secara rahsia. Berdakwah dengan orang yang terdekat sahaja. Okey? Selama berapa tahun? 2 tahun ke 3 tahun. Berapa tahun? 2 tahun ke 3 tahun? 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit, secara rahsia. Berdakwah dengan orang terdekat sahaja. Baik, antara pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini, maknanya kisah Nabi menjadi Rasul, tidak suka dengan kesesatan masyarakat. Nabi tak suka dengan kesesatan masyarakat. Bukan Nabi duduk buat sekali benda-benda yang diorang buat. Seronok. Minum arak, ada main perempuan, seronok benda tu. Tapi Nabi terpelihara daripada melakukan benda-benda yang tak baik tersebut. Dan beribadah dan bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk. Nabi beribadah kepada Allah untuk bagi petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah. Bukan Nabi dah dapat dan menjadi Rasul, Nabi diam, takut, Nabi tidak. Nabi berdakwah, ikut kepandaian Nabi, ikut strategi Nabi. Strategi lah tu, secara rahsia. Okay, kalau Nabi terus berdakwah secara terang-terang dia, habislah Nabi, tak ada siapa yang ikut. Bukan tak ada siapa yang ikut, orang ramai terus, dah lah Islam masuk tak ada, tak tahu benda tentang Islam tu lagi. Lalu Nabi bagi tahu, confirm lah Nabi kena 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 carilah, kena apa, kena kena belasah ke apa ke lah. Okey. Kat sana kan jahat-jahat orangnya masa tu. Okey. Bersabar dan istiqamah menyampaikan dakwah, dan Nabi terus berdakwah tanpa rasa jemu. Siapa yang orang yang pertama beriman dan menyokong dakwah baginda? Siapa dia yang masuk Islam pertama? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Inilah orang yang sentiasa bagi sokongan kepada Nabi. Lalu Nabi berdakwah kepada siapa? Sahabat karib baginda, Sayyidina Abu Bakar. Ini pun orang yang pertama awal masuk Islam. Sepupu baginda yang masih kecil, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okay. Baik. Seterusnya, pada umur 51 tahun, ada peristiwa penting, iaitu Isra' dan Mi'raj. Tak lama lagi kita ada uh, sambutan Isra' Mi'raj. Baik, Sayyidatina Khadijah sentiasa setia mempertahankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bapa saudara Nabi Abu Talib membela Nabi Muhammad walaupun beliau tidak memeluk Islam. Orang ramai dah, banyak dah kata kat Nabi, tapi orang melalui Abu Abu Talib lah, bapa saudara Nabi. Tapi Abu Talib ni banyak backup Nabi. Orang duk kata macam-macam Abu Talib lah, sebab jadi orang tak boleh nak buat apa-apa kat Nabi sebab adanya Abu Talib. Dia banyak backup Nabi. Dia ni orang besar ni. Abu Talib kat Mekah, orang besar kat Mekah. Kematian mereka berdua. Lalu sebelum Isra Mi'raj ni, Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib meninggal dunia. Jadi mereka berdua, bila dia orang meninggal, menyebabkan Nabi Muhammad berduka cita. Sedih lah. Sebab Sayyidatina Khadijah, orang yang daripada awal Nabi jadi Rasul, untuk bertahan Nabi, untuk bagi sokongan moral dekat Nabi. Dan Abu Talib, orang walaupun tak masuk Islam, tapi dia untuk backup Nabi. Lalu meninggal kedua-dua orang ini, Nabi berduka cita, dan kedukaan Nabi Muhammad itu terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ajak Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, dapat tengok, menyaksikan sendiri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh apa dia? Uh, Berikut ialah ke kronologi ringkas peristiwa Isra Mi'raj. Okay? Dia punya kronologi lah, macam mana peristiwa Isra Mi'raj tu. Yang pertama, Nabi Muhammad dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Nabi ni bawa satu malam je, jauh ni. Masjid Haram dengan dekat Palestin ni jauh.
Satu malam kalau dulu ada unta je, mana ada macam jet ke apa ke. Tak munasabah lah kalau ikut di logik akal. Tapi sebab ada mukjizat, maka jadi logik lah kat situ. Dalam perjalanan baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Okey, seterusnya baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjid Aqsa. Sampai dekat Masjid Aqsa tu baginda menjadi imam kepada para nabi. Okey, dekat Masjid Aqsa. Wallahu alam, tak diceritakan siapa nabi-nabi yang datang tu, tak diceritakan lah. Okey, baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Seterusnya baginda menghadap Allah dan menerima kefarduan solat 5 waktu. Dapat tunaikan solat 5 waktu. Mula-mulanya 50 dan dikurangkan sampailah 5. Baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Tapi ini macam-macam panjang lah cerita dia ni. Nanti awak akan belajar dekat dekatan 2. Okey. Macam mana Nabi cerita digelakkan apa semua macam-macam lah. Baik, peristiwa Isra' dan Mi'raj memberikan iktibar bahawa Nabi Muhammad menjalani Isra' Mi'raj dengan roh dan jasad. Maknanya bukan roh macam mimpi bukan, tapi jasad sekali pergi. Rasulullah Rasul terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti ajaran para rasul sebelum baginda. Menerima kefarduan solat secara terus daripada Allah sebagai ibadah yang paling utama dalam Islam. Terusnya mendapat pertolongan Allah ketika menyampaikan kebenaran. Okey. Nah, baginda mendapat pertolongan Allah dalam menyampaikan dakwah. Umur 53 tahun hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Berapa tahun tu dekat Mekah? 13 tahun dekat Mekah. Seterusnya sampai sebab tadi umur 40 Nabi jadi Rasul. Lepas tu dah umur 40 jadi Rasul. Maknanya 13 tahun tambah 13 jadi 53. Nabi sama-sama para pengikut Nabi yang masa itu tak ramai pergi berhijrah ke Madinah. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi dengan pelbagai cara, macam-macam lah dia orang halang. Ada yang macam-macam lah. Itu tingkatan 2 nanti awak belajar. Terdapat dalam kalangan sahabat yang diseksa dan dibunuh. Ada yang dibunuh, ada kena seksa. Biasanya hamba-hamba lah. Sebab dia terikat dengan tuan dia kan. Dulu ada hamba, sekarang tak ada dah hamba. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah Allah untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah. Iaitu dulunya namanya Yasrib. Peristiwa ini berlaku 13 tahun selepas kerasulan baginda. Demi kepentingan dakwah, Nabi Muhammad menyahut perintah tersebut, mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan perancangan yang rapi, mereka akhirnya berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Sebelum itu, baginda singgah di Kuba dan membina masjid yang pertama di sana. Dia ada satu, sebelum sampai ke tempat tutup Madinah tu, yang berhenti buka Kuba dan bina masjid itu. So itulah masjid pertama yang dibina, yaitu di Kuba. Dan di Madinah, Nabi Muhammad membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Maknanya ada tentang ketauhidannya, syariatnya, ikut undang-undang Islam dan sebagainya. Lalu jadilah dekat situ negara pertama, negara umat Islam yang pertama. Okey, negara Islam. Baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan menggubal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. So, Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Mekah dan Ansar orang yang berada dekat Madinah. Muhajirin ni hijrah, orang yang berhijrah. Ansar ni orang yang beri pertolongan. Kan orang Ansar ni beri pertolongan kepada orang Muhajirin untuk duduk sama-sama dengan orang. Okey, dalam pembentukan tamadun yang unggul, Nabi Muhammad menghadapi tantangan musuh yang cuba menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang hebat. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad termasuklah peperangan Badar. Ini antara contoh-contoh perang yang Nabi ikut. Perang Badar, perang Uhud, Khaybar. Okey, perang pembukaan kota Mekah dan Hunain. Baik, pengajaran daripada kisah Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sanggup berkorban demi menegakkan agama Allah. Baginda menyampaikan Islam dengan sempurna, dengan penuh amanah. Baginda membentuk pemerintahan yang adil dan berteraskan wahyu. Negara Islam Madinah menjadi model negara Islam terbaik.
Tak adalah negara yang lain yang lagi elok pentadbirannya kecuali negara Madinah masa zaman Nabi memimpin. Eh, banyak lagi. Tengok jasa Nabi Muhammad. Tiada tolok, tolok pula dah. Tiada tolak banding. Eh, tengok. Terlalu banyak sumbangan Nabi. Kita boleh simpulkan kat sini. Pertama, membina masyarakat bersatu padu. Menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan, membentuk umat yang patuh dengan sanggup berkorban demi kesucian Islam, menjadikan Madinah sebagai negara yang unggul. Ni boleh ambil kat sini je. Okey, sini. Ni ambil. Habis. Hafal kat sini ni. Okey. Lalu tengok yang terakhir, kewafatan Nabi pada umur 63 tahun. Bila dah sempurna semua tugas-tugas Nabi, tahun ke-11 Hijrah. Dekat mana? Dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad dijemput kembali menemui penciptanya. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad kekasih Allah ini menggemparkan penduduk di Madinah. Jasad Nabi Muhammad yang mula dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Ni makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Okey, boleh tengok dekat Google. Gambar macam-macam dah sekarang ada. Terdalam. Dalam tak boleh lah. Kunci pun semua ni. Itu sahaja saya sediakan latihan kuisis nanti awak jawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.